So okay, hi guys. Hai, takut gitu. Relax guys. Okay, minggu ni Anne nak cerita dengan korang topik yang memang seram. Korang tengok makeup Anne je, korang dah tengok pun dah seram kan. Jangan takut, okay. Sebenarnya kita nak ambil mood. Nak ambil mood cerita seram, okay. So kebanyakan orang tahu movie-movie yang seram semua datang daripada negara orang putih, Thailand, Jepun, Korea. Tapi ada satu negara ni korang tak tahu. Mungkin kebanyakan ada yang dah tengok, tapi ada yang tak pernah tengok. Cerita ni daripada negara Turki. So Turki ni kalau korang tahu dia adalah salah satu negara Islam. Ada satu filem yang ni and memang layan juga cerita ni sebab memang best. For me dia memang bagus daripada segi dia orang punya cara dia orang nak manipulate cerita tu sampai ke kita as a audience yang tengok pun macam ya Allah susah nak faham cerita ni kan, tapi cerita dia banyak message, okay. Jadi tajuk cerita ni adalah Sitchin. Kalau baca tu Sitchin tapi sebenarnya cara dia punya kita pronounce adalah Sitchin. Sitchin ni dia ada banyak gila episod ataupun orang kata part lah, okay, daripada part 1, part 2, part 3. So yang Anne tahu latest dia adalah part dia sampai 7. Dia start cerita Sitchin ni daripada 2014. So korang bayangkan berapa lama dah cerita tu, yang berapa banyak dah diorang punya part 1, part 2 yang diorang keluarkan. Kebanyakan cerita Sitchin ni dia it's not lah cerita pasal cerita hantu semata-mata, tapi dia banyak kaitkan unsur-unsur keagamaan, okay, which is negara Islam kita lah, okay, berkaitan dengan Islam. Kebanyakan cerita ni it's a real story, kisah benar yang berlaku di Turki. Dan diorang punya pelakon, diorang balik-balik pakai pelakon yang sama tau. Diorang tak banyak pun pakai pelakon-pelakon baru. Dan cerita ni berkaitan dengan cara-cara orang Islam yang kufurkan diri, okay, kufurkan nikmat dan juga berpaling daripada ajaran Islam, okay. Inilah yang kita selalu nak highlight sebab perbezaan cerita Sitchin ni dengan mana-mana cerita hantu yang ada di setiap negara yang diorang lakukan. Tapi yang ini lebih dekat dengan hati Anne sebab dia cakap pasal agama kita tau. Orang yang betul-betul alim pun mengamalkan benda-benda kufur ni dan juga mengamalkan benda-benda yang ilmu hitam, ya. Kita daripada dulu pun kita tahu atuk nenek moyang kita pun ada juga mengamalkan benda ni, tapi itu zaman dahulu. But for now Anne rasa macam tak relevan, but inilah yang berlaku dalam negara kita dan juga di luar negara juga. Cerita ni dia ada kaitan banyak tau. Macam dia setiap cerita part 1, part 2, part 3 sampai 7 tu dia ada cerita lain-lain. Ada juga yang berkait dan bersambung. Dan dia juga gunakan macam yang cakap tadi pelakon yang sama. So yang first tu cerita tu dia berkaitan dengan pasal sepupu yang suka dengan sepupu. Faham tak? So sepupu ni dia punya wife dah meninggal. So cerita dia tu sepupu dia nak kahwin dengan sepupu dia juga. So dia macam sanggup buat macam-macam benda yang tak baik lah. And yang paling Anne rasa macam takut dan tak percaya, yang dilakukan tu adalah orang Islam sendiri. Dan kita pun tahu yang betapa jahilnya kita kalau kita tak kuat dan tak tahu pasal agama, dan betapa sakitnya azab bila kita kena benda-benda yang kita buat tu adalah benda yang kita kufurkan nikmat Allah. And tak tergambar macam mana benda tu boleh berlaku daripada orang-orang macam ni. And then part 2, part 3, part 4 tu semua dia ada yang macam membangkitkan orang yang dah mati, okay, yang dah mati. Dia gunakan roh daripada negara alam lain, okay, alam lain untuk seumpama dengan orang yang disayang tu, yang dah meninggal tu. Okay, kalau Anne cerita dengan korang kan memang tak best lah, spoiler lah kan, tapi Anne cerita dengan korang sikit-sikit lah. And then macam mana orang menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan, orang develop alam gaib untuk menyertai alam di dunia ni yang tak sepatutnya berlaku. Okay, and then konflik-konflik cerita ni memang banyak bagi korang macam pengajaran dan juga untuk korang highlight dekat sini. Tak semestinya orang yang korang kenal tu boleh sihir kita. Kadang-kadang kita tak pernah kenal orang tu, tapi dia tengok kita daripada social media, dia tengok kita daripada apa-apa aspek lah yang boleh menampakkan kita punya the whole physical pun boleh jadi kena sihir. Ada juga yang terkena terpias kan. Exactly, cerita Sitchin ni dia ada banyak sangat yang korang boleh ambil, okay. Tak terbayang bila korang bayangkan penggunaan ayat suci Al-Quran itu, okay, ayat suci Al-Quran itu digunakan untuk membalut sesuatu yang haram. So kalau korang dengar pun korang akan terkejut dan takut sebab selalunya kita tengok macam orang pakai tangkai macam kain kuning kan, kain kapan, tapi yang ini penggunaan ayat suci Al-Quran untuk dibalut dengan sesuatu yang haram dan juga mengajak korang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terkutuk.
Kalau boleh kita memang tak nak lah benda-benda macam tu berlaku di sekeliling kita. Dan memang kalau korang tengok pun gambaran cerita ni kan, dia punya konflik dan transition yang dia cerita tu memang sangat beza. Apa bezanya? Okay, selalu orang kita akan tengok macam orang akan tengok kan permulaan, pertengahan dan climax. Tapi cerita ni dia tarik climax ke depan and then baru dia cerita pasal permulaan dan dikaitkan yang permulaan dan climax tadi di ending. So kita macam susah nak trace. Macam mana? Yang first ni kenapa tiba-tiba macam ni Dia banyak elemen surprise tau. And kita pun macam tak tahulah, terkejut. Dah terkejut, dah terkedu dengan audio dia. Kalau kita tengok kat rumah boleh slowkan kan. Tapi kalau tengok kat pawagam, korang bayangkan macam mana bunyi dia. Kita tak boleh nak control. And benda-benda tu sini korang boleh tengok in a real life macam mana dia create those things and macam mana diorang cari ayat-ayat tu. Dan penggunaan ayat tu semua kalau korang tengok memang penggunaan Jawi tau. Jawi, tulisan Jawi. It's not that benda yang macam gambar mata ke, bukan. Dia memang ayat suci Al-Quran tu tapi dia gunakan untuk dipredict ke arah yang salah. Itu yang macam I tak boleh imagine. But this cerita CG ni korang kena tengok daripada nombor 1, 2, 3 sampai 7. Sebab memang best, sangat-sangat memberi pengajaran. And kalau korang tak pernah tengok, korang kena tengok. Okay, so nanti kalau dah tengok jangan lupa bagi lawan. Okay, so tu sajalah minggu ni.